Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Beberapa hari yang lalu, Perikatan Nasional menubuhkan kabinet bayangan, sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang lebih mengejutkan adalah dalam mereka menubuhkan kabinet bayangan ini, dikatakan juga mereka menuntut allowance sebanyak 5.000 selain imbuhan lain terhadap ahli-ahli parlimen mengikut kementerian. Walaupun sahabat semua, kita tahu bahwa kabinet bayangan ini ditubuhkan sendiri oleh geng-geng daripada pembangkang ini, tetapi mereka pula meminta dengan kerajaan untuk allowance dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya Perdana Menteri kita hari ini tidak pun menerima gaji sebagai Perdana Menteri, tidak pun menerima gaji sebagai Menteri Kewangan, hanya menerima allowance sebagai ahli parlimen. Dan kita tahu pembangkang ahli parlimen hari ini juga turut mempunyai gaji ataupun allowance sebagai ahli parlimen. Jadi hari ini mereka menuntut lagi allowance, sesuatu yang amat luar biasa permintaan mereka ni, sahabat-sahabat semua. Dan juga mereka mahu di kerajaan ataupun Perdana Menteri mengiktiraf kabinet bayangan mereka ni. Adakah mereka ini sudah kurang siuman atau tidak punya otak, sahabat-sahabat semua? Jadi ini antara berita 10 hari bulan yang lalu atau 2 hari yang lalu, yang mana syur iktiraf kabinet bayangan di tubuh pembangkang bagi allowance bulanan sebanyak RM5.000 dan juga imbuhan. Sedangkan saat ini kerajaan bertungkus lumus untuk menyelesaikan isu ekonomi, mereka pula bertungkus lumus untuk meminta allowance bulanan dan juga imbuhan-imbuhan yang lain. Sangat-sangat memalukan. Jadi, mari kita baca kenyataan media ini yang saya petik daripada Berita Harian, yang menyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa untuk mengiktiraf kabinet bayangan pembangkang dengan diberi allowance sebanyak RM5.000 tanpa pencen, caruman wang KWSP dan juga imbuhan lain. Gesaan oleh Gerakan Baharu Projek Kestabilan dan Accountability untuk Malaysia, projek sama itu bagi mengikut langkah sama yang dilaksanakan di negara demokrasi berparlimen seperti United Kingdom, Australia, Kanada dan juga New Zealand. Kita percaya sekiranya negara kita tidak mempunyai masalah yang ditinggalkan atas kelemahan Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini, saya percaya perkara ini boleh dilakukan. Tapi hari ini adalah fokus kita untuk membangunkan semula ekonomi seperti mana yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli dan juga Perdana Menteri kita. Untuk memulihkan ekonomi kita, sahabat semua. Belum pun pulih ekonomi, mereka sudah tuntut allowance. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri seperti yang saya katakan awalnya, tidak menerima gaji. Beliau mahu mengambil gaji semasa ataupun ketika ekonomi negara kita dipulihkan. Dalam satu kenyataan kumpulan itu menjelaskan menteri dan kabinet bayangan itu perlu juga mengangkat sumpah sebagai pembangkang setia di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Bagi pandangan saya, ini sudah melangkaui melampau sampai mau mengangkat sumpah. Mereka sebenarnya pun sudah angkat sumpah sebagai ahli parlimen dan mereka juga diberi allowance sebagai ahli parlimen. Apa faedahnya juga mereka diberi tambahan, sedangkan tambahan wang allowance imbuhan yang diminta itu boleh disalurkan kepada rakyat daripada disalurkan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang yang hanya tahu bukan menjadi semak dan imbang, tapi mereka menyemak sahaja dengan melakukan menunggang isu-isu populis, mahu untuk menebuk atap, mahu untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi adakah layak untuk mereka diberikan imbuhan seperti ini, allowance seperti yang diminta itu? Tidak, itu pandangan saya. Jadi katanya lagi Menteri Bayangan perlu diberi sumber untuk mengaji seseorang penyelidik dan berkelulusan sesuai dengan portfolio mereka serta akses yang bersesuaian kepada maklumat kerajaan. Pengiktiraf kabinet bayangan selari dengan gagasan madani, dalam erti kata memupuk hormat keyakinan, menunjukkan daya cipta dan menginsafkan kesejahteraan. Dan projek sama diwujudkan bagi mengajak semua pihak memperjuangkan reformasi institusi demi memupuk kestabilan politik dan accountability di negara ini. Inisiatif diasaskan sekumpulan individu itu diperkenal untuk membentuk pendamaian, melibatkan semua parti politik demi demokrasi yang lebih baik. Ia juga selari dengan kedudukan negara yang sedang melalui fasa pendemokrasian yang baru berikutan situasi parlimen tergantung dalam kerajaan campuran.
Dalam kenyataan sama, Projek Sama mengucapkan tahniah kepada Perikatan Nasional atas rombakan kabinet mereka dengan menambah 5 ahli baru dan mengubah portfolio 5 yang sedia ada. Projek Sama berharap mereka akan memanfaatkan peluang ini untuk menunjukkan kaliber dan kesediaan mereka menjadi menteri pada masa yang akan datang. Katanya, kami yakin semua rakyat akan beruntung dan ekonomi akan bertambah baik sekiranya parti-parti kerajaan dan pembangkang dapat bersaing atas dasar dan penyelesaian untuk cabaran yang menduga Malaysia daripada bertikam lidah dan berlawan sorak atas perang budaya, perang pasal etnik, agama, bahasa dan istilah kata kumpulan itu. Jadi kita tahu sahabat semua, seperti mana yang dikatakan, saya sangat ada bahagian yang saya setuju juga lah ya untuk demokrasi itu. Tapi yang kita lihat hari ini yang memainkan sentimen, memainkan retorik, politik sempit, politik perkauman, agama dan bangsa ini adalah pembangkang. Parti PAS khususnya yang tidak henti-henti mengkafirkan orang lain, dan beberapa pimpinan daripada kerajaan menganggap PAS ini, Perikatan Nasional ini adalah parti kawaris, mengkafirkan orang lain, mereka lah yang Islam dan sebagainya. Jadi apakah yang dinyatakan oleh Projek Sama ini menjurus kepada politik demokrasi? Bagi saya ianya belum sampai ke tahap itu. Kerana kita boleh nampak dari hari ke hari, tidak ada benda lain. Mereka akan mengangkat, menunggang isu populis demi untuk menghasut rakyat, membenci kerajaan yang ada pada hari ini. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat pada Khamis yang lepas, Perikatan Nasional mengumumkan 5 ketua portfolio baru dalam Kabinet Bayangan, menyelaraskan pengurusan gabungan itu sebagai pembangkang di Parlimen. Dan ahli Parlimen PAS Kemaman Datuk Seri Ahmad Samsuri dilantik sebagai ketua portfolio pengajian tinggi, manakala Parlimen Pacok Sulaiman sebagai ketua portfolio ekonomi. Baco ini paling bijak dalam parti PAS, bijak bodoh lah, itu maksud saya. Jadi agak lucu cadangan yang diberikan ini sebenarnya, dan saya menganggap dan juga saya bersetuju seperti mana kenyataan seorang penganalisis politik ini, bahwa apa yang diminta oleh geng daripada pembangkang ini adalah satu yang tidak masuk akal. Karena itu seorang penganalisis politik berkata, Kabinet Bayangan Perikatan Nasional tidak boleh diberi allowance. Itu antara kenyataan daripada seorang penganalisis politik. Jadi saya ingin membacakan kenapa beliau berkata seperti itu. Katanya tiada keperluan untuk melayan permintaan pembangkang. Perikatan Nasional memberikan sedikit allowance kepada anggota Kabinet Bayangan yang dibentuk oleh gabungan itu bagi mengawasi kerajaan madani. Menurut penganalisis politik Profesor Madya Dr. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, pemberian allowance kepada Kabinet Bayangan bukan amalan di Malaysia dan bukan memberi kesan kepada dan bakal memberi kesan kepada perbelanjaan kerajaan. Katanya ahli pembangkang masing-masing telah mendapat allowance dan saraan mencukupi bagi menjalankan tugas mereka. Maka kerajaan tidak perlu memberi allowance tambahan. Mereka yang mendapat saran ini bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai institusi semak dan imbang, baik bertindak bersendirian ataupun berkumpulan seperti Kabinet Bayangan. Itu tanggungjawab mereka, ahli pembangkang, dan tidak perlu diberi allowance tambahan sebanyak 5,000 seperti yang diminta. Katanya lagi, pemberian allowance itu memerlukan perbelanjaan besar. Belum lagi ditambah peruntukan mengajikan pegawai penyelidik yang sebenarnya tidak perlu kerana ahli parlimen perlu membuat kerja rumah sendiri dengan allowance bulanan yang sedia ada. Allowance bulanan sedia ada, kalau saya tidak silap, kalau sebagai ahli parlimen pun sudah 20,000 ke atas. Kalau ahli Dewan Undangan Negeri 10 ke 15,000. Ada juga sampai 10-20,000. Ahli parlimen 20 ke 30,000. Jadi kalau ditambah lagi, untuk apalah sangatlah 5,000 itu lebih baik diberi kepada rakyat yang memerlukan. Kenapa perlu diberi kepada Kabinet Bayangan yang mereka tubuh sendiri dan bukannya kerajaan yang tubuh? Kalau mereka tubuh sendiri, mereka kenalah cari sendiri, bayar diri sendiri dan sebagainya. Benarkah? Itu dia. Jadi Dr. Mazlan berkata, sebagai mengulas gesaan projek kestabilan dan accountability untuk Malaysia, Projek Sama, agar Perdana Menteri Datuk Seri memberi ataupun mengiktiraf Kabinet Bayangan Pembangkang dengan diberi allowance sebanyak 5,000 susulan pengumuman 5 ketua portfolio baru dalam Kabinet Bayangan bagi menyelaraskan pengurusan gabungan itu sebagai pembangkang di Parlimen. Sementara itu tamanya, amalan di negara ini hanya ketua pembangkang diberi kemudahan allowance selain mendapat pejabat dan kedudukan setara Menteri Kabinet. Dalam keadaan ekonomi negara yang mencabar,
kerajaan perlu lebih berhemah dan mengutamakan keperluan rakyat, katanya lagi. So, itu dia sahabat semua yang saya katakan tadi. Saya sangat setuju dengan kenyataan daripada penganalisis politik ini, bahawa dengan keadaan ekonomi negara kita yang belum stabil ini, dan kewangan yang ada itu pun lebih baik digunakan untuk rakyat daripada diberikan kepada kabinet bayangan yang hanya mimpi berbayang-bayang ini. Lebih baik diberikan, disalurkan khas buat rakyat. Kenapa harus diberikan kepada geng pembangkang ini yang mereka, saya katakan awal tadi, mereka yang tubuh kabinet bayangan ini, mereka sendirilah yang bagi gaji. Kalau mereka mau bagi gaji, allowance sebagai ahli parlimen sudah ada. Sekali lagi, allowance sebagai ahli parlimen, kalau saya tidak silap antara 20 ke 30 ribu. Itu allowance sebagai ahli parlimen, sahabat-sahabat semua. Jadi tidakkah itu masih tidak mencukupi untuk mereka menggaji pengkaji seperti mana apa yang mereka minta? Bagi saya itu sudah cukup, ya. Jadi apalagi yang mereka minta? Adakah mereka begitu taksub meminta uang daripada kerajaan, sedangkan kerajaan hari ini memfokuskan untuk membantu rakyat? Mereka pula mahu pembangkang, ahli parlimen pembangkang ini untuk dibantu. Ini adalah satu perkara yang sudah terbalik, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Jadi Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.